Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita masuk pada petang hari yang ke-20 Ramadan, dan maghrib nanti kita masuk dah malam ke-21 Ramadan. Kita telah pun berada pada zon atau fasa yang sangat-sangat dinantikan. Kemuncak bagi ibadah di bulan Ramadan itu adalah pada 10 akhir Ramadan, kerana padanya itu akan jatuh salah satu hari atau malam yang berlakunya Al-Qadar. Ini malam penentuan, malam kemuliaan, malam di mana diturunkan Al-Quran. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan juga adalah perkara yang mesti kita tekankan di dalam kita masuk di dalam bulan Ramadan.
masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka di situ adalah persiapan untuk memantapkan ketakwaan. Ini bagaimana nak membina rasa takut kepada Allah. Dalam tiga kata takut kepada Allah ni, kita tukar pada perkataan yang mungkin kita lebih faham. Ini rasa bersalah dengan Allah. Bersalah bukan bermaksud kita kena buat salah baru nak rasa bersalah. Itu satu hal. Tetapi bersalah yang dimasukkan di sini adalah sebersalah kerana nikmat Allah yang begitu banyak yang telah diberikan kepada kita. Dalam kita mengaji tauhid, kita menyambung perbahasan kajian sifat 20, kitab sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah, karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan hafizahullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, menempatkan seluruh ahli keluarga beliau, keturunan beliau, menjadikan keturunan yang soleh dan solehah, dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bagi kita yang menelusuri kajian kitab beliau, mudah-mudahan Allah pelihara keturunan kita, menjadikan keturunan yang soleh dan solehah, dan dimasukkan kita dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kita mengkaji perbahasan tentang akidah yang berteraskan usulnya adalah tauhid, usuluddin, merujuk pada perbahasan kita sifat 20 ni, adalah membawa kepada mengenali kita terhadap Allah SWT. Kemuncak ni itu adalah untuk mengenal Allah SWT. Kita mengenal bukan dengan beramal. Amal bermaksud dengan perbuatan kita, solat, zakat, puasa, kita buat. Itu perbuatan kalau ikut turutan setelah mengenal. Waktu mengenal dulu kemudian beramal. Orang yang mengenal pasti beramal. Orang yang beramal belum tentu mengenal. Boleh jadi beramal sebab ikut-ikut. Namun di sini kita melihat dalam dia beramal atau dalam kita beramal, hendaklah selari dengan perbahasan menyatakan keimanan. Sebab tu Ramadan bulan yang imanan. Memang dalam satu sudut kita beramal, tapi tunggak kepada amal itu iman. Maka di bulan Ramadan Nabi nyatakan, siapa yang membangunkan malam ataupun membangunkan Ramadan, atau masuk dalam bulan Ramadan dengan keimanan, maka bagaimana nak mendapat keimanan tanpa dengan pengetahuan, ilmu tentang Allah? Kita dah boleh lihat bagaimana kesan ataupun hasil daripada kesan yang mana beramal tanpa mengenal. Hasilnya adalah hancur. Amalan yang menjadi debu berterbangan, habban mansurah, sia-sia. Kerana mengenal itu ada tunggak dia, tunjang kepada agama, teras kepada agama. Bermaksud apabila masuk dalam bulan Ramadan dan kita berada pula di akhir bulan Ramadan, yang mesti diperkasakan, diperhalusi, dimantapkan, itu adalah sejauh mana kefahaman kita tentang Allah. Macam mana nak faham kalau kita tak ada rujukan pengajian? Atau kita kena buat murajaah, ulang kaji balik, renung balik, muhasabah balik dengan sifat Allah yang maha ada. Contoh, bahawasanya yang ada hanya Allah. Selama hari ini aku rasa tak Allah ada. Duduk i'tikaf antara 10 akhir Ramadan ni, amalan yang dituntut bagi kita orang lelaki, orang perempuan pun boleh, kalau tak ada halangan. Lelaki kita i'tikaf. I'tikaf ni kau ikut tak keluar-keluar lah sepanjang 10 hari tu. Tapi ada pendapat yang seketika pun boleh dikira, banyaklah boleh rujuk pada bab fikir. Adapun i'tikaf berhenti kita, nak fikir apa? Nak gendong apa? Nak gendong banyak amal. Beramalnya kita dengan banyak ni bukan sebab menyatakan kita banyak amal. Ini pun kefahaman penting. Kita tak tahu, kadang-kadang kita merasakan kita telah memiliki amalan, tapi kefahaman kita menyimpang tanpa sedar. Kita ulun nak kerja banyak amal, nak menyatakan apa?
menyatakan banyaknya Allah adakan nikmat untuk kita, nisbah kita nak zahirkan amalan yang banyak. Ada sebab semuanya ada Allah. Yang ada Allah bermaksud yang mengadakan. Tak ada daya kita. Melainkan ada tu bihaqqi illallah. Usaha kita. Kita manusia, perkara ni kena ulang berkali-kali sebab kita duk buat hari-hari. Maka contoh tamsil mudah usaha ni, kita pergi kerja kan, yang mana bekerja bergaji tetapkan. Kita bekerja tu, gaji tu kita tetapkan atau ditetapkan? Nah, kita tetapkan ke atau ditetapkan? Ditetapkan. Selaras ataupun berkadaran tak dengan usaha kita datang kerja tu dengan gaji yang dibagi? Kalau ikutkan lah. Kalau ikut minta kita gaji expected salary dengan kita owner bagi tu berkadaran tak kakak? Tak ada. Ikut berapa bos nak bagilah. Kadang-kadang level tingkatan kerja ataupun job scope dia kadang-kadang Allah beratnya, tapi tengok gaji banyak tu je. Nampak orang ni macam tak kerja banyak, duduk menyandar goyang-goyang kursi. Tengok gaji 5 figure. Usaha dia tak menentukan, ataupun dia tak menentukan gaji. Dia tak boleh tentukan. Yang boleh menentukan gaji bos dia. Bos dia yang menentukan kadar rate gaji dia, bukan dia. Dia buatlah usaha macam mana. Kalau bos kata tak naik gaji, tak naik. Betul tak? Atau belajar tentang usaha mendatangkan hasil. Itulah tamsilan kita. Berusaha bukan menentukan hasil. Hasil ditentukan. Oleh siapa? Oleh Allah yang Maha Ada. Duk belum. Tapi kalau tak ada kesungguhan, ni apa yang cuba saya, orang kata apa, renungkan. Kita renungkan dalam hidup kita. Kita akan ada perkara-perkara yang kita buat, dan kita ada kecenderungan yang kita buat. Yang kecenderungan itulah yang akan terbawa-bawa dalam hidup kita. Kecenderungan tu. Kecenderungan bermaksud yang banyak kali yang betul-betul memberi kesan dalam hidup kita. Dia akan terbawa-bawa dalam perbuatan, aktiviti, pemikiran, percakapan. Dan di sini kalau kita lihat, kehidupan manusia ini adalah untuk menyatakan kebesaran Allah, untuk mengasakan keesaan Allah. Tapi kalaulah kita tak ada kecenderungan untuk mengenal Allah, agak-agak terbawa-bawa ke nak kenal Allah dalam hidup? Tak ada yang masalah. Dia tak terbawa-bawa pun nak mengenal Allah. Dia tak terbawa pun hati dia untuk kaitkan, nak fahamkan, nak mengenal dengan sifat kebesaran Allah. Dia takkan terbawa-bawa kerana dia tidak cenderung untuk mengenal. Cenderung yang maksudnya dia berikan kesungguhan, masa, tenaga dia, fikiran dia lebih. Macam contoh kita kerja, mesti ada kerja utama hakiki panggilkan. Kerja itulah yang akan mempengaruhi jadual hidup dia. Nak pergi sana sini kena tengok jadual kerja dia. Itu semua mengawal dia. Begitulah kita kalau kita meletakkan, menuntut dalam kita mengenal Allah SWT ini, mana-mana pergi, mana-mana perbahasan dalam hidup kita, memang kecenderungan kita adalah untuk mengenal Allah. Sudah pasti mengenal itu dengan dasar melalui tarik ilmu, bukan berbincang-bincang, berborak-borak kosong. Tidak, dia mesti ada sandaran. Macam contoh, Allah dah bagi kita ilmu, dah ada susu galuhnya, dah ada silsilahnya. Kita hanya perlu kaitkan dan renungkan, kaitkan dan renungkan. Sebab tu penting ada silsilah ilmu. Macam contoh tadi al-wujud, kaitkan. Bagai contoh pagi tadi, cerita pagi tadi, Allah SWT ni menterjemahkan sifatnya dalam konteks kudrah dan iradah, mengadakan. Boleh jadi jemaah sekalian, sepanjang ni tak pernah berlaku. Ni berlaku. Dia kata mungkin baca lain, sampai lain. Macam mana? Baca tempat ini,
masjid sekian, Masjid Asy-Syikirin, Gombak. Tapi sampai payah Gombak, sampai masjid lain, tulis masjid lain sampai masjid lain. Pertama, kekhilafan lah, kelalaian manusia lah. Itu diuji perkara yang kita tak suka. Tak sukalah benda yang buruk kan, buruk. Silap tempat. Siap dah duduk depan dah live dah buat. Siapa yang perasan? Yang tak perasan tu tak cerita lah. Ada kuliah lah, tak payahlah. Kita cerita yang perasan. Ya. Kemudian dalam keadaan begitu, tengok, waktu tu pukul 6.45, 6.40 lah, silap keluar. Ustaz tu ada depan, saya bagi tak apa, memang ada satu tempat masjid dan muka jawatan kuasa tu ada irah-irah. Itu pun satu benda yang menyebabkan berlakunya miskom kat situ. Tapi saya nak cerita gini, apabila Allah SWT itu mengatur dan menentukan perjalanan, kita nampak kita ni mengatur dan menentukan. Rupanya kita diatur dan kita ditentukan. Walaupun kita ada sedikit usaha yang kita usahakan, tapi penghasilan itu tidak tertakluk atas diri kita. Pertama, bila saya nak pergi ke tempat yang satu lagi mengambil masa 30 minit, 25 minit. Sampai situ bukan kuliah subuh dah, kuliah syuruk pagi. 7 suku saya sampai. Saya call, tergerak tu gerak, call doktor, saya tersilap mati. Macam mana ni doktor? Tak apa Ustaz, saya datang. Ditakdir Allah Ta'ala, salah seorang AJK tu Dr. Ghazali, dia cover saya. Hari tu, pagi tadi kuliah subuh, dalam sejarah 2 maraton. Lepas doktor saya masuk macam tu, pasti maraton lah. Dan jemaah lain semua tunggu. Dan di situ kita belajar. Pertama, hati kita. Supaya perjalanan tu Allah je tahu lah macam mana. Kita tak rasa lagi kita orang tunggu kita dengan event kita. Saya kalau kuliah ni event besar, bukan event kecil. Sebab event tuanku, lebih pada majlis ibarat macam event tuanku lah, raja kan. Kita nak datang ke tempat majlis yang mana rumah Allah kan. Siapa yang merasai tahu, kalau datang rumah Allah dengan merasai sifat, datang rumah Allah, majlis raja. Sekali kita lambat, rasakan macam mana? Memang tak keruan lah. Tapi di situ kita belajar bahawasanya nak kaitkan dengan perbahasan tauhid, mentauhidkan kehidupan, bagaimana kita nak melihat aturan Allah itu berlaku mengikut kadar dan ketentuannya, walaupun kita tak suka benda itu berlaku. Kita terpaksa aku dan tunduk, dan kita lihat apa yang Allah tentukan selepas itu. Boleh jadi cancel, saya balik. Tapi tak ada, Allah tidak begitu. Sebaliknya, ditunggu, dia datangkan ustaz lain, sementara ada pula dia dekat situ. Dia ceramahkan sekejap. Tampak saya datang, tak berhenti, passing kat saya pula ceramah. Ada dah 15 minit ceramah. Dalam 15 minit itulah tak rekod kan, yang rekod itulah education doktor, lupa nama doktor. Ustaz, padu Ustaz. Padu. Apa yang saya cakap ni? Rupanya saya mengaitkan balikkan perbahasan tentang iradahnya, wujudnya, dengan kita kaitkan balik bagaimana kehidupan ini diurus tabik oleh hakikat yang sebenar itu membawa pada makrifat Allah, mengenal Allah. Nampak kita mengatur atau diatur. Memang waktu tu kuliah saya tadi tu memang kuliah yang bersandarkan real time. Bayangkan jemaah pandang, kau dah lambat datang 7 suku orang. Macam mana nak counter keadaan tu? Membawa bercerita tanda-tanda kebesaran Allah. Saya tak buatlah rezeki yang ada di sana lah. Ingatkan dia lah, bila dah lambat ni, dia jadi tak sinkronis punya konteks ceramah yang awal tu Dr. Ghazali ceramah, kemudian saya nak ceramah. Dia jadi topik tu dah bersilang. Tapi dalam bersilang tu, ending dia membawa satu jawapan yang membawa kepada Allah. Cuma lain berbahawa dia. Kesilapan tu tidak nampak kesilapan. Kesilapan tu diterjemahkan dengan pengajaran yang membawa kepada kesedaran tentang Allah. Maka silap tu hilang. Kalau kesilapan itu tidak dibawa pada Allah dengan gelabah, dengan poin, takkan nak buka. Waktu tu dah tak ada poin-poin dah. Duduk,
Kita tak sempat nak ambil nafas, tunggu-tunggu kita zap pegang mic, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh je kan. Handphone apa pun tak buka lah. Tak boleh lah betul. Sebab dalam fikir kata aku silap, aku lambat, habis. Tapi di situ kita tidak meletakkan, tak menentukan hasilnya. Di situ datangnya berserah. Kita tengok apa Allah tentukan. Ditakdirkan pertama Ustaz jemaah balik. Okay. Kita kata balik. Tapi bila kata Allah gerakkan, teguhkan Ustaz, tak apa, janganlah laju Ustaz. Dia tahulah kita memang kalau dah lambat tu dia pecut habis. Yang nyari tak buat motor ni. Buat kereta pun kita slow and steady lah. Sabarlah banyak dalam, cepatlah sampai. Tapi di situlah memahaminya tentang Allah ni nak kaitkan dengan bagaimana kalau kita tidak ada susu-galuh ilmu tu, kita nak mengaitkan perjalanan hidup kita ini dengan sifat Allah Ta'ala. Kita akan mengalami satu kepincangan, malah kita akan berkata benda yang bukan-bukan. Kita akan mentakwilkan, menterjemahkan situasi dengan keadaan, perasaan, kebendaan. Akhirnya jadi apa? Pergaduhan, permusuhan. Kita punya rekod akan buruk. Rekod akan buruk. Allah tak jaga. Kenapa? Sebab apa yang terjadi, yang Allah adakan adalah untuk menyatakan kekuasaannya. Itu je lah. Patutnya kita cari jalan macam nak faham kuasa Allah. Tak faham Ustaz? Belajar. Itu je lah caranya. Belajar dan menghayati sifat-sifat yang telah dibahaskan oleh para ulama. Itulah perbahasan di jemaah sekalian. Sangat berguna. Jadi saya sarankan bagi jemaah sekalian buka balik murojaah, tengok balik sifat-sifat yang telah kita belajar. Dan kita hari ini masuk sifat maknawiyah, dan kita pun telah berbahas tentang ma'ani, sifat salbiyah, sifat nafsiyah, dan ini semua termasuk dalam perbahasan sifat wajib bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ saya secara peribadi, bila kita belajar dan mengajar, dan kita nak belajar juga daripada apa yang kita mengajar, sini saya kira lah peribadi saya, bukan semudah untuk itu nak terjemahkan apa kita belajar dengan kefahaman sifat. Bukan semudah itu. Sebab tu kadang-kadang kita belajar sifat Allah, lepas tu belajar betul habis. Tutup buku. Apa yang terjadi kat luar, dia sebut Allah, sabar, tapi nak kait sifat secara zoom in, secara satu-satu sifatnya keluar. Apa benda ni? Sifat apa nak kait Allah? Sifat wujud dia. Af'al mana nak pakai ni? Dia datang. Kalau itu ada dalam jiwa diri kita, melihat kita dengan asma Allah, dengan sifat wajib bagi Allah, percayalah, sesungguhnya hidup kita telah ditadbir oleh Allah secara penuh. Itu satu kejayaan apabila hidup dia mampu berada di dalam kekuasaan Allah yang sedia ada dalam kuasa Allah. Kadang-kadang kita je merasai, menyangka kita mengaturnya. Tapi memang challenge dan cabaran, sebab nafsu berada di situ. Nafsu perasaan. Bila suatu perkara berlaku, perasaan akan cuba untuk mengambil, macam saya tadi. Perasaan gelabah, pikiran tak menentu, itu akan datang. Itu melalui semua lumrah. Tapi adakah dia menguasai kita? Tidak. Bagi saya, dia tak menguasai saya. Itu dia. Sebab apa tak menguasai? Kerana saya dikuasai oleh dia, Allah. Bagaimana kita nak dikuasai oleh Allah? Kita menguasai sifat Allah. Kalau kita tidak menguasai sifat Allah, kita akan dikuasai oleh nafsu amarah. Memang Allah menguasai semua makhluknya. Tinggal lagi kefahaman kita terhijab untuk kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un, menyebabkan kita akan hilang tumpuan. Masalah tak selesai, ataupun masalah, atau bahasa mudah, damage is done. Kau dah silap pun, kau dah salah pun,
Jangan menegakkan benang yang besar. Salah, salah. Persoalannya, apa yang kau nampak daripada salah itu. Kau nak nampak Allah atau kau nak nampak nafsu amarah? Bila nampak nafsu amarah, mula gelabah, nak marah-marah, nak gelabah, nak menyala. Tapi kalau nampak Allah dalam sifat tadi, kan nampak je dah tadi wujud. Kemudian belajar tentang qudrat iradahnya, qiyamu ta'ala binafsihnya, maka jelaslah aku belajar betul lah Allah takbirkan alam ini, tak ada campur tangan kita pun, tak ada minta tolong makhluk-makhluk yang lain, jin ke malaikat ke, tak ada. Allah Ta'ala bersifat berdiri sendirinya, mentadbir semua ciptaannya tanpa ada sedikit pun kecacatan dan kesilapan. Sebab tu yang terjadi, yang berlaku dalam apa yang telah ditakdirkan, itu sesuai dengan aturan, dengan sifatnya yang maha mengetahui. Al-Ain kita dah belajar. Maha mengetahuinya Allah Ta'ala terhadap kita, menyebabkan hidup kita ini menuju kepada ketenangan. Sebab itu orang yang berjaya melihat dengan aturan Allah, hasilnya tenang. Sebab apa saja ilmu tak diurus Allah Ta'ala pada hamba-hambanya, itu tidak membawa kepada kegelisahan, kerosakan, tapi ia membawa kepada ketenangan. Jadi kita mesti menguasai sifat-sifatnya. Menguasai sifat dengan maksud menguasai kefahaman. Bagaimana nak kuasai kefahaman? Rujuk syarahan balik. Kemudian kaitkan dengan terjemahan yang berlaku. Mungkin Allah bagi direct kena kat kita, atau kita ambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku, Allah bagi atau perjalankan melalui si fulan yang mana Allah perjalankan dia kena untuk kita belajar. Kadang-kadang macam itu. Kita tak perlu pun melalui sama macam dia lalui. Apa yang dilalukan oleh Allah kepadanya adalah untuk kita belajar. Boleh jadi apa yang kita lalui untuk orang lain belajar. Kita takkan sama benda kita lalui. Sebab tu jangan samakan apa yang orang lalui. Takkan sama. Sebab apa tak sama, Ustaz? Sebab yang mentadbirnya itu Allah yang Maha Perkasa. Dia takkan samakan. Itu kehebatan ilmu Allah. Hebat, dia takkan samakan. Sebab tu kita ni, bila tak sama, buktinya kita takkan boleh bergantung dengan makhluk manusia. Pengalaman kau sama tak? Sama lah. Okay. Kau jalan dulu, aku ikut belakang. Tak ada. Lain sekali kadang-kadang kita menyandar seorang. Siapa lah nak faham aku? Memang tak ada seorang pun faham. Asal tak ada seorang faham? Sebab masalah kau takkan sama dengan orang. Masalah orang takkan sama dengan kau. Jadi jangan samakan. Satu. Kedua, jangan remehkan masalah orang. Tak sama. Mungkin masalah kita nampak kecil, masalah dia besar, kita pun kecilkan yang besar. Jangan. Takkan sama. Betul, Ustaz? Yang kita bincang-bincang tu macam mana? Bincang ilmu. Bukan bincang masalah kemudian kita tengok apa kesan masalah perasaan kita. Tak ada apa-apa. Kita bincang ilmu. Macam mana kita nak faham. Sebab tu tak semudah itu untuk kita berbicara tentang perjalanan hidup. Sebab tu bila orang yang sedang dilalukan dengan macam-macam perjalanan, dia akan banyak diam. Diam tu maksud apa? Dia sedang mencari dilalah keterangan. Tu sifat Allah. Dengan menterjemahkan al-kalam. Kita dah bincangkan sebelum ni. Yang bertakluk dengan dilalah. Yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tetapi membawa kepada keterangan. Pada kalam takluk dengan al-ain, tapi al-ain tidak terkait dengan kalam. Sebab takkan sama macam kita menuntut ilmu sekarang ni berserta kan dengan kata-kata. Tidak, sifat ilmu Allah tidak begitu. Tidak perlukan kalam untuk faham, untuk terjemah inkishaf, untuk terbuka ilmu tu bukan dengan perkataan. Tapi kalam
itu padanya takluk dengan al-ilm. Tapi kalam itu bukan yang berhuruf, bersuara, tidak menyerupai percakapan makhluk, tetapi dia terkait dengan dilalah, yakni bererti menunjukkan. Sebab tu orang yang melalui perjalanan hidup, permasalahan, dia akan diam. Bukan diam, jadi dua maksud diam. Diam yang pertama dah terdiam, malah haru, terdiam terus. Kita nak diam yang kedua, diam yang membawa kepada faham. Diam membawa kepada faham, bukan dia diamkan. Diamkanlah, malas aku nak dengar. Itu terdiam. Diam yang membawa faham, dia mengaji. Dia cari maksud hidup dia balik. Dia cari perjalanan dia balik. Melalui apa nak cari? Melalui menguasai sifat-sifat. Tak ada jalan lain mas sekalian untuk memahami kehidupan kita. Macam tadi contoh paling kena tadi lah saya. Bila perjalanan itu automatik, itu saya kata tadi. Mengajar sambil saya belajar, dan belajar itu mengajar bukan dalam dua komposisi yang Allah takdirkan. Posisi saya tadi pun bukan semudah tu nak sinkronaskan. Itu peribadi saya. Apatah lagi realiti itu berlaku tepat-tepat macam itu. Sebab itu nak tak nak kita kena cenderung untuk sentiasa berfikir tafakur secara fikiran, melihat, menghayati, merasai. Kita nak tak nak kita kena berusaha untuk mengaitkan sifat-sifat perbahasan tentang Allah ini dalam hidup kita semaksimum boleh. Itu iman, semaksimum boleh. Semaksimum boleh, sebanyak yang boleh. Kerana itulah yang terpakai 24 jam. Kemudian kita akan terjemahkan amalan-amalan bersifat syar'iyah, yang zahiri, perbuatan. Bila kita faham tentang syariat kehidupan dengan memahami dengan hakikat yang berteraskan kepada makrifat. Hakikat itu kebenaran pada kehidupan, syariat yang sedang berlaku dalam kehidupan yang nampak depan mata. Maka hakikat sebagai contoh tadi, kesilapan perjalanan manusia itu di dalam takluk kudrah iradah Allah, itu hakikat. Maka di situ membawa kepada mengenal dia, mengenal Allah. Bagi contoh, syariat kita bekerja cari duit. Hakikat yang takluk ni terkait dengan Allah Ta'ala kudrah iradah mengadakan rezeki dan menguruskan rezeki kita. Bila kita faham tentang sifat, belajar hakikat dengan sifat kebesaran Allah, membawa kepada ma'rifatullah, mengenal. Tarik kat mana tarik? Tarik tu perjalanan pada syariat nak ke hakikat tu lah. Atau tarik tu apa amalan perjalanan yang kita buat itu. Baik. Bila hakikat kita benar, membawa kepada makrifat, maka syariat tidak akan mengkhianat, tidak akan dikhianati. Jadi kita tak akan merosakkan syariat itu. Bagi contoh, kita tak akan buat benda haram. Takkan nak buat benda haram kalau kita dah berhakikat bahawa rezeki Allah tentukan. Kalau Allah tentukan rezeki, kenapa kita bersalahan pada syariat? Sebab tu hakikat dan syariat itu akan seiringan. Kalau kita dah yakin tadi bahawa semua ini telah tertulis di Lauhul Mahfuz, kau akan tersilap hari ini sekian-sekian, kau sekian-sekian, maka syariat kau tak payah nak marah, tak payah nak kelang kabut, tak payah kau nak ini. Kau bersangka baik dengan Allah, pasti ada penyelesaian, husnuzan. Maka sungguh dalam keadaan-keadaan yang mustahil ni pada akal kita, walhal dunia tidak letakkan mustahil. Dunia ini letakkan harus. Boleh ada, boleh tiada. Di sini pun kadang-kadang barometer kita ataupun ukuran yang akan tersilap untuk meletakkan mustahil dan harus. Pada keadaan yang berlaku, kadang-kadang kita terpakai mustahil boleh sampai. Nampak tidak? Tapi patutnya kita letakkan harus. Boleh jadi aku sampai awal, boleh jadi aku sampai lambat. Boleh jadi program itu dibatalkan, boleh jadi program itu diteruskan. Jadi kita nak pegang kat mana kalau boleh jadi ni? Maka kita berpeganglah kepada Allah yang menjadikan. Maka apa yang nak kita pegang waktu itu? Sangkaan kita kena tepat kepada Allah dengan sangkaan yang baik. Tepat terus. Bukan apa nanti orang tunggu macam mana, kan payah nanti, macam mana pula ni. Dia nak buat juga, tapi bersangka-sangka.
maka takkan jadi apa. Kalau nak teruskan, hilangkan sangkaan dengan menguasai kembali sifat dan lihat kepada hakikat perjalanan tadi. Orang pun cakap, berat no Ustaz ngaji ni, ini sepatutnya tak dibincangkan secara awam. Habis tu apa yang ringan? Kalau masalah kena dalam hidup pun berat juga. Masalah dia yang berat nak faham. Itu kata kita mengajar benda yang berat, ada dia yang berat nak faham. Kenapa? Kerana dia tidak ada susu galur pengajian ilmu kan? Bila tak ada perbahasan tentang ilmu, macam mana nak faham? Sebab tu dia kena duduk dan belajar untuk faham dengan ilmu. Allahumma salli. Baik. Maka jemaah yang mulia Allah Taala, kita masuk sikit perbahasan kita. Sampai tadi kita dah buat murajaah. Kita perbahasan ni dia kena tengok apa yang berlaku dan kita kaitkan. Mudah-mudahan poin-poin tadi itu perlu digaris dan di-highlightkan. Sebagai contohnya saya katakan tadi, kita ni mesti duduk di dalam kekuasaan Allah. Kita mesti dikuasai oleh Allah. Bagaimana? Kita kena menguasai sifat melalui apa? Kefahaman yang kita faham di dalam susu galur pengajian. Kalau tidak menguasai kefahaman bersandarkan pengajian, maka kita akan dikuasai oleh perasaan. Allah SWT tetap menguasai semua, tapi dalam takdir kepadanya yang berpaling daripada ketentuan yang Allah tentukan untuk mengaji faham, maka orang yang begini dia akan terjatuh di dalam taklukan nafsu. Perasaan adalah perasaan, dan selagi mana dia tidak balik kepada jalan untuk menguasai kembali kefahaman tentang Allah, maka selagi itulah dia akan tenggelam dengan perasaannya. Dia tak akan patah. Dia beramal, tapi beramalnya dengan perasaan tadi. Sebab tu dalam Ramadan tengok Nabi kata iman depan wahtisaban. Itu perkara yang mesti kita ketengahkan dan ulang berkali-kali biar sebati dalam diri, yakni dalam hati. Baik. Sifat yang seterusnya sama sikit, sifat ma'nawiyah. Yakni terjemahan ataupun elaborate, huraian lebih, ataupun bagaimana nak terjemahkan lagi perbahasan tentang al-ma'ani. Dia ada kait. Sifat ma'nawiyah ini terkait dengan sifat ma'ani. Baik, mengikut Imam As-Sanusi dinamakan sifat ma'nawiyah kerana sifat-sifat itu adalah cabang, kata tadi, leverage, cabang dia, daripada beberapa sifat al-ma'ani. Al-ma'ani kita bincang tadilah, antara kudrah, iradah itu. Al-Hudhudi mendefinisikan sifat al-ma'nawiyah sebagai hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu disebab dengan satu sebab. Bagaimana dia? Sebagai contoh, olehnya demikian bilangan sifat ma'nawiyah adalah sama bilangan dengan sifat al-ma'ani, iaitu 7 sifat. Jadi Imam Al-Hudhudi definisikan al-ma'nawiyah sebagai hal yang wajib, keadaan yang wajib bagi zat Allah selama ada zat itu disebabkan dengan satu sebab. Kalau ditunjukkan di sini al-sifat ma'ani 7 sifat, ma'nawiyah adalah sama bilangan dengan 7 sifat, bermaksud al-ma'ani 7, al-ma'nawiyah 7. Dia nisbah satu-satu. Bagi contoh, antara adalah kaunuhu qadiran, qudrah, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Syekh Muhammad Zain di dalam Bidayah Al-Hidayah menterjemahkan dengan yang kuasa. Kalau qudrah, berkuasa. Kaunuhu qadiran, yang berkuasa. Muridan, yang berkehendak. Qudrah, iradah.
Jadi maknawiyahnya kaunuhu qadiran, kemudian muridan, yang berkehendak. Aliman, yang tahu. Al-ilm, itu sifat mengetahui. Sebut aliman, yang tahu. Hayyan, yang hidup. Sami'an, yang mendengar. Basiran, yang melihat. Mutakalliman, yang berkata-kata. Nah, itu kata hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu disebabkan dengan satu sebab. Pembahasan tentang al-ilm hayya itu bila maknawiyahnya disebabkan zat itu disebabkan satu sebab aliman, satu sebab ilmu, yang berilmu. Sebabkan hidup, yang hidup. Sebabkan mendengar, yang mendengar. Itu maknawiyah. Baik. Sebagian sifat-sifat al-maknawiyah pernah disebut oleh al-Imam Abu Hanifah. Mana perbahasan sifat-sifat maknawiyah ini sebahagiannya telah pun dibincangkan oleh Imam Abu Hanifah. Disebut Imam Abu Hanifah ni ulama salaf yang awal, kurun kedua, kurun ketiga dalam perbahasan. Dalam kitab Fiqhul Akbar, kitab yang membincangkan tentang sifat-sifat Allah, kitab akidah, walaupun sebut Fiqhul Akbar, merujuk pada akidah. Baik. Seperti mana sifat yang dibincangkan oleh Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar, yakni aliman, qadiran, mutakalliman. Yang tersifat yang dibincangkan oleh Imam Abu Hanifah, maksud yang dibawa oleh Imam As-Sanusi dan perbahasan sifat maknawiyah tidak lagi daripada susu galuh daripada Imam Abu Hanifah, tak lagi pada ulama salaf. Jadi perbahasan ini bukan perbahasan yang baru ada, dah ada daripada zaman Imam Abu Hanifah lagi. Dan pada keseluruhannya sifat-sifat ini juga, pada keseluruhan pula sifat-sifat ini sudah disebut oleh Imam Syafi'i pula dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Maknanya ada juga sesuatu sifat yang diletakkan dalam maknawiyah ini dibincangkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ini pun imam-imam yang muktabar dalam membincangkan akidah. Baik. Antaranya dalam Asy-Syafi'i Kaukab Al-Azhar Syarah Al-Fiqh Al-Akbar wa i'lamu anna al-bari ta'ala hayyun 'alimun qadirun sami'un basirun muridun mutakallim. Dan ketahui olehmu bahawa Allah SWT itu hidup, alim, berkuasa, mendengar, melihat, berkehendak dan bercakap. Baik. Itu dalam Al-Imam Syafi'i dalam kitab Fiqhul Akbar. Kalau lihat daripada Al-Ash'ari risalah ila ahlul sughar, annahu ta'ala lam yazal mawjudan hayyan qadiran 'aliman muridan mutakalliman sami'an basiran. Nah, Imam Al-Ash'ari pun dalam kitabnya Ahlus Sughar membincangkan, yakni sesungguhnya Allah SWT sentiasa ada, hidup, berkuasa, alim, berkehendak, bercakap, mendengar dan melihat. Baik. Hubungan antara sifat al-ma'ani dengan berdirinya sifat-sifat tersebut pada zat Allah SWT atau yang dikenali kemudiannya dengan sifat maknawiyah pernah disebut oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dengan kata-kata dalam kitab Syarah Fiqhul Akbar, lam yazal aliman bi'ilmihi wal ilmu sifatun fil azal wa qadiran biqudratihi wal qudratu sifatun fil azal mutakalliman bi kalamihi wal kalamu sifatun fil azal. Allah SWT sentiasa alim dengan ilmu. Ini kata maknawiyah. Ilmu, alim. Ilmu membawa sifat alim. Orang alim mesti berilmu.
Tapi kalau manusia belum tentu berilmu tu alim. Belum tentu. Sebab kadang-kadang ilmu tu tidak diterjemahkan, ada mungkin salah faham ataupun banyaklah faktor-faktornya. Tapi kalau perbahasan alim dengan ilmu atau ma'ani al-ilm, aliman, maknanya kita kalau beriman dengan Allah yang Maha berilmu ni, dia yakin dengan ilmunya, memang Allah sungguh alim, mengetahui. Berbalik dengan yang berlaku ni mesti dengan ilmunya sejak azali. Sebab tu kalau kita susah, Allah tahu dah kita susah. Kadang-kadang kalau manusia buat tahu, kalaupun dia tahu, dia tak benar-benar mengetahui macam mana nak selesaikan. Kalau Allah SWT dengan sifatnya berilmu dan mengetahui kita susah, mengetahui kita. Jadi pengetahui itu dengan sebenar-benar pengetahuan. Alim dengan ilmunya, dan ilmunya itu adalah satu sifat sejak sedia kala. Sedia kala Allah SWT sentiasa berkuasa dengan kuasanya. Saya ada jawatan tapi saya tak ada kuasa nak menentukan. Saya tak boleh. Kadang-kadang ada orang ada kuasa tapi tidak boleh nak menyatakan. Allah SWT bersifat berkuasa dengan apa? Dengan kuasanya. Dan kuasanya itu adalah satu sifat sejak sedia kala. Allah SWT sentiasa bercakap dengan cakapannya dalam perbahasan Al-Kalam, dan cakapannya itu adalah satu sifat sejak sedia kala. Maksudnya kata perbahasan sifat maknawiyah ini telah pun dibahaskan dalam syarah Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah. Mana tidak bercanggah dengan perbahasan daripada ulama salaf. Penting kait ulama salaf pelopor pada perbahasan, dan ulama salaf kurun yang terbaik kerana mengikut Nabi 100%. Kita ikut Nabi juga, tapi melalui ulama warasatul anbiya, ada silsilahnya. Baik. Kalau rujuk pada syarah Al-Syafi'i dalam Kaukabun Al-Azhar syarah Al-Fiqhul Akbar, wa'lamu anna al-bari ta'ala hayyun bi hayati, alimun bil ilmi, qadirun bi qudrati, muridun bi iradati, sami'un bis sam', basirun bi basar, mutakallimun bi kalam. Sami'un bis sam', basirun bi basar, mutakallimun bil kalam. Dan ketahui olehmu bahawa Allah SWT itu hidup dengan sifat hidup, alim dengan ilmu, berkuasa dengan kuasa, berkehendak dengan kehendak, mendengar dengan pendengaran, melihat dengan penglihatan, dan bercakap dengan cakapan. Jadi sifat maknawiyah ini adalah cabang daripada perbahasan sifat ma'ani, yang mana tertegak dengan zat Allah SWT itu. Dengan sifat ini menceritakan sifat ma'ani. Maknawiyah ini maksudnya menceritakan sifat ma'ani dengan lebih jelas. Baik. Maka kita simpulkan pembahasan kita. Kita berhenti kat surat ni dulu, 158. Kita sambung lain insya-Allah. Sebab 158. Kita berhenti kat surat ni, dan kesimpulan di sini menambahkan lagi yakin kita dengan kita mengetahui dengan kudrah, kuasa apa? Kuasanya, dengan kuasanya berkuasa apa? Al-ilm, dengan ilmunya mengetahui Allah SWT. Allah mengetahui. Maka kita tidak lagi berbelah bagi untuk menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan penyerahan yang total. Ini cara kita mengaji tauhid, sebab nak pakai dalam hidup. Maka tidaklah kita teragak-agak untuk kita menyerahkan tugas kita kepada Allah. Dalam kata lain, kita berusaha dengan yakin Allah Maha mengetahui akan setiap usaha yang kita lakukan, dan kita berharap usaha ini dikabulkan oleh Allah. Betul? Buat seiring. Bukan kita berusaha dengan kita yang mengetahui. Memanglah kita ada ilmu Allah bagi sikit lah.
Apa jadi ke depan kita pun tak tahu. Jadi dengan sifat Allah yang alim, dengan sifat ma'ani dan maknawiyah yang kita belajar sikit ni, kita pun dah bukakan perbahasan ni, maka lebih yakinlah kita kepada Allah Ta'ala yang berkuasa dengan kuasanya, yang berilmu, yang alim dengan ilmunya, dan ianya telah ada sediakan. Baik. Mudah-mudahan menambahkan lagi kefahaman untuk kita beriman dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT dan membawa kesan kepada kehidupan, yang mana kehidupan, kesan yang paling besar adalah terzahirnya ketenangan di dalam hati dan perjalanan hidup kita. Macam mana pun ombak, badai menghempas lautan, tetapi kapal tak karam. Kapal hanya melabuhkan diri dia saja di lautan, kerana sifat kapal memang akan berhadapan dengan ombak lautan. Bukan nama kapal kalau parking dekat pelabuhan tak letak kat tengah-tengah, kan? Itu kapal tersadai. Tapi kalau kapalnya hebat, dia akan berada di tengah-tengah ombak badai. Walaupun tinggi dia julang macam ini naik, tapi dia tidak tenggelam dengan keadaan itu. Dia akan steady balik. Kenapa? Dia ada berpegang dengan keyakinan dia. Dia ada sistem, kan? Kapal tu ada sistem dia. Kenapa tak tenggelam? Kerana ada sistem dia. Kenapa kita tak tenggelam dengan masalah? Kerana kita ada sistem keyakinan kita, yang menjadi ibarat pelampung, yang menjadi sebagai defender, yang mempertahankan daripada hentaman. Maka kuat macam mana kita dapat? Kerana kita menguasai sifat Allah. Itu ayat ni. Wallahu alam. InsyaAllah berhenti setakat ni. Aku 7 dah, buka dah. Dan kita terus dengan munajat umat, insyaAllah. Bikiratil suratul Fatihah, sabah qiraah. Kita ambil peluang waktu mustajab ini. Ada masa lagi mustajab, nak buka nanti lagi mustajab waktu itu, dan dah masuk pun zon dia. Kita ambil peluang, kita masih dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni, Masya Allah, kalau Allah buka ijab mata, nampak taman syurga. Dalam ni lah Allah kabulkan segala hajat. Itu sebab orang berebut masuk dalam Raudhah di Madinah Al-Munawwarah, kerana padanya mustajab doa. Jadi kita ambil peluang ni untuk kita berdoa dengan bacaan suratul Fatihah, tawassul dengan Fatihah. 9 kali bacaan. Bagi yang baru mungkin ada perubahan, boleh ikut saja insyaAllah. Nanti kita akan doa, aminkan saja insyaAllah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan pada semua jemaah yang pada petang ini ya Allah kabulkan segala hajat kami urusan akhirat dan dunia kami ya Rabb permudahkan ya Allah segala urusan kami ya Allah urusan akhirat dan dunia kami ya Rabb ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا برumah Islam seluruh dunia ya Allah khususan في فلسطين غزة في كل مكان وفي كل zaman bebaskan Baitul Maqdis ya Allah Masjidil Aqsa percengkaman Zionis ya Allah berilah keselamatan pada umat Islam seluruh dunia ya Rabb ya Rahman نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا رب يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah dimana muliakan Allah Ta'ala syukur saya sudah bacaan mengajar umat dan pengajian kita pada petang ini teruskan bermunajat masih ada masa sebelum berbuka ini dan juga selepas berbuka pun waktu yang mustajab insyaAllah mudah-mudahan Allah terima seluruh amalan kita 10 akhir Ramadan insyaAllah aqulu qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana tawassaw bil haqq wallahu a'lam bis-shawab takbir Allahu